protection இருக்கா? அது ஏன் பிரச்சனை? Hai. Halo Sobat Bollywood. Piye? Isih nggak percaya kalau film India kali ini tidak alay, tidak lebay, tidak pula kam seupai. Dan ini merupakan request dari para wanita-wanita muda jomblowers sejati yang baik hati, bijaksana, dan tidak sombong. Film yang berjudul Ya Sudahlah, maksud saya Ya Sudah, baru aja dirilis dan masih seger-segernya. Jangan bicara rating karena rating di IMDb pun sangatlah tinggi dan itu memang masuk akal. Apalagi wanita-wanita Indo dan Indie dari kalangan muda sampai dewasa hampir 90% sangat menyukai film indie, dari alur cerita yang tidak bisa ditebak maupun kisahnya penuh dengan misteri. Jika Sobat Opoe Ono ingin request alur film, silahkan tulis di kolom komentar. Penasaran? Langsung aja siapkan bantal, rebahkan kepala, selonjorkan sikil, dan dengarkan suara saya. It's really a tragedy that, and we have put our best officer on. Via body la, அந்த மாதிரி 2 samples special lab அனுப்பியிருக்கோம். Berlatar belakang dari keluarga miskin, kisah diawali dengan Yasoda yang sedang memeriksakan kandungannya. Akan tetapi di sini tidak dijelaskan siapa dan kenapa dia bisa hamil. செக் பண்ண வந்திருக்கேன். இப்போ வேணா உன்னது அதுல இருக்கிற பணமும் உனக்கு தான். நான் சொன்ன பணம் இதுல இருக்கு. Yasoda terpaksa menjual calon bayinya kepada seseorang karena dia sangat membutuhkan uang untuk biaya operasi adiknya. Hey Shiv, again கூர்கிறதுக்கு already பார்த்துட்டோம். Setelah tersadar, Yasoda sudah berada dalam ruangan super mewah milik mantan saya yang ada di India, yaitu Madhu. Ini orangnya. Ternyata tempat tersebut lengkap seperti rumah sakit dan hotel berbintang pada umumnya. Di situ terdapat banyak wanita-wanita hamil dan entah siapa laki-lakinya. Kemudian seorang polisi menanyakan hasil otopsi kepada dokter ahli forensik untuk bukti penyelidikan apa sebab kematian artis cantik yang viral dan rugi sekali karena belum sempat aduhai dengan kekasihnya itu. Dan di ruang makan Yasoda dengan persatuan wanita hamil bersamaan, di mana mereka semua tidak tahu sama sekali bahwa mereka akan dijadikan mall praktek untuk bisnis kosmetik. யா பட் இன்னும் ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்கன்னு அவளுக்கு இன்வெஸ்ட் கூட செஞ்சிருக்கலாம் இல்லையா? And please do it secretly. ஓபன் பண்ணு. Sure sir. Video Craft Fairness Cream la பேரு Merasa janggal pada kejadian kecelakaan, para inspektur Vijay pun mulai penyelidikan karena ditemukan adanya bahan aktif yang sama pada kasus kematian artis Hollywood yang belum sempat diaduhai oleh 2 oknum laki-laki pada spoiler pertama tadi. Petugas laborat pun tiba-tiba dibunuh. अंदर से किक क्यों मारे हैं? फुटबॉल प्लेयर बना है क्या? எனக்கு சாக்லேட் பெருசா இஷ்டம்லாம் இல்ல. சாக்லேட்டை விட பர்ஃபி தான் பிடிக்கும். ஆனா இங்க சாக்லேட் தான் கிடைக்குது. சாக்லேட் ஓட்டி இருக்கு. சாக்லேட்ஸ் அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது. Setelah mengenal satu sama lain di tempat karantina, para bumil yang cantik-cantik mencoba mencurahkan hatinya. Dan benar saja, mereka semua cerita masing-masing kenapa mau menjual calon bayinya kepada seseorang miliarder. Apalagi mereka sangat membutuhkan uang tersebut. Dan entah mereka tidak merasa curiga sama sekali, akan tetapi di sini Yasoda mulai merasa curiga karena banyak kejanggalan yang mana mereka tidak boleh melihat calon bayinya dan melihat teman-temannya yang sudah melahirkan walaupun cuma sebentar. But nothing suspicious.
Setelah berhasil menjebak dan membunuh Anwar tanpa disadari oleh polisi lainnya, Balram adalah kepala polisi wilayah malah mencoba menjebak mereka di suatu tempat untuk dibunuh karena berusaha membongkar bisnis kosmetik terlarang. உங்க வயித்துல எல்லாம் ஒரே குழப்பமா இருக்கு. யசோதா ஓகே சார். Di tempat karantina, Yasoda yang sudah merasa curiga pun mencoba menelusuri tempat tersebut, akan tetapi susah sekali karena di mana-mana ada CCTV dan dijaga ketat oleh banyak petugas. Lalu ia mencoba membuka jendela karena di situ terlihat aneh di mana terdapat seekor burung merpati putih yang dari pertama datang sampai sekarang masih ada. கௌதம் சார் கொடுக்க. Akhirnya Balram berhasil menjebak para polisi-polisi kroco pada suatu tempat yang banyak sapinya. Disitulah eksekusi mereka dimulai. Kemudian Yasoda yang sudah ketahuan karena berusaha mencari tahu, akhirnya harus berhadapan dan berkelahi dengan salah satu anggota jaringan tersebut. Salah satu petugas laki-laki berusaha mencari keberadaan Yasoda, akan tetapi Yasoda yang sudah terlanjur masuk ke dalam ruangan beku menemukan ratusan wanita-wanita yang dikenalnya sudah tak bernyawa. Sedih, takut, dan trauma, apalagi mungkin dia akan diperlakukan seperti mereka. Terlebih lagi, terdapat banyak bayi yang dimasukkan dalam botol yang membuatnya berteriak dan pingsan. Disinilah kesempatan laki-laki untuk berbuat senonoh kepada Yasoda yang aduhai cantiknya dan setelah berhasil membunuh salah satu petugas laki-laki, Yasoda kembali dibuat bingung oleh kelakuan Madhu dan Dr. Gotham. கௌதம் Disinilah kisah singkat cerita siapa sebenarnya mereka berdua dan mengapa semua ini terjadi. இந்த முகத்துக்கு மேக்கப் போட்டுக்கிறது, க்ரீம் பூசிக்கிறது. எத்தனை பேர் வீட்ல சாமி காட் மது அழகா இருந்ததா? ஜீனியஸ் தெரியுமா? அவன் காலேஜ்ல இங்க பயமுத்துறீங்களா? உன்னை மேல கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். Singkat cerita, karena kecantikan Madhu membuat menteri dan Dr. Gotham tertarik padanya. Karena sang menteri kaya raya, maka dialah yang mendapatkan Madhu. Akan tetapi ternyata Madhu mempunyai penyakit sindrom yang membuat wajahnya cepat menua. Maka dari itu, ini kesempatan Dr. Gotham dan mengajak ke laboratnya lalu mencoba memakai eksperimen kepada Madhu dan berhasil membuat ia kembali cantik seperti semula. Tapi ternyata kecantikannya bersifat sementara sampai batas 6 bulan. Intinya, pertama, Dr. Gotham sangat menginginkan Madhu. Kedua, sang menteri tahu dan memanfaatkan bakatnya Dr. Gotham. Ketiga, hanya Dr. Gotham lah yang mampu menyembuhkan penyakitnya. primers, lipstick, soaps, இந்த ப்ராடக்ட் தடவை இந்தியால பார்க்க முடியும். Dan ternyata bisnis kosmetik yang mereka jalankan adalah memakai janin manusia, yaitu menggunakan wanita-wanita miskin, dan jika ada orang yang menggali informasi tentang bisnisnya, maka mereka akan segera membunuhnya sama seperti model cantik tadi. சார், யா உலகத்துல எங்க எலினா நிஜமா இட்லியில இருந்து வரல. நம்மள இந்த டிராப்ல கமிஷனர் பல்ராம். இதுக்குதான் பல்ராம் இங்க கமிஷனரா. பாய்ஸ் உங்க எல்லாரையும் அன்பர் அனுப்பணும். Setelah Yasoda berhasil melepaskan ikatan dan mencoba kabur, akan tetapi Dr. Gotham berhasil menangkapnya lagi dan membawa ke dalam tempat karantina karena di dalam perut Yasoda masih ada aset, yaitu janinnya. Ternyata
Dr. Gotham sejak awal sudah curiga dengan sikap Yasoda. Dan di sini kita akan tahu siapa sebenarnya Yasoda. Ternyata dia adalah seorang poluan cuantik yang sedang menyamar dan menggali informasi di dalam tempat karantina. Sekilas cerita bahwa Yasoda berusaha mencari adiknya yang hilang entah kemana, akan tetapi sebelum hilang terakhir kali adiknya sering mendatangi rumah sakit dan ternyata di sana terdapat jaringan sindikat yang menargetkan wanita-wanita miskin untuk dijadikan ternak janin. Tetapi entah siapa laki-lakinya, sampai sekarang tidak ada yang tahu. Mungkin sobat-sobat sudah tahu. Karena hanya wanita yang dijadikan korban, maka Yasoda mengajukan diri dalam misi berbahaya itu demi menemukan adik tercintanya. அந்த ரூம்குள்ள போங்க போங்க. Kita akan melihat bagaimana aksi dari polisi wanita, yaitu Yasoda yang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di dalam tempat karantina. Berpindah pada Balram, yaitu kepala polisi yang sudah ketahuan oleh rekan-rekan polisi lainnya bahwa ternyata dia merupakan oknum salah satu jaringan sindikat, yang mana dia mencoba kabur, akan tetapi நல்லவ மாதிரி நடிச்சு அன்வரை மர்டர். This is for Anwar. Madu berusaha mengumpulkan dan memprovokasi semua bumil-bumil di tempat karantina, akan tetapi semua bumil pada kebingungan karena Yasoda membawa pistol lalu mencoba membunuh Madu. Tiba-tiba ya, akhirnya bumil-bumil pada sadar di mana mereka sedang berada. Lalu Madu yang mencoba kabur menggunakan helikopter dikejar oleh Yasoda dan ratusan bumil-bumil cantik, baik hati, bijaksana, dan tidak sombong. Mereka mencoba mengadili Madu karena tindakannya tersebut sudah sangat-sangat melewati batas kewajaran. Tanpa disadari dan disangka-sangka, Yasoda akhirnya bertemu dengan adik tercinta, yaitu Brinda. Ternyata dia masih selamat, yang mana dia mau melahirkan anaknya. Tiba-tiba kisah diakhiri dengan ditangkapnya Dr. Gotham yang mencoba kabur, dan dengan cukup bukti yang sudah terkumpul bahwa benar adanya jikalau sang menteri terlibat dalam bisnis terlarang itu, maka beliau dipanggil untuk meresmikan kantor barunya, yaitu di dalam sel. நான் எங்க இருக்கேன் தெரியுமா? என்ன சார் லாக்அப் மாதிரி இருக்கு? கூப்பிட்டு எனக்கு ஏண்டாடு போட்டானுங்க. இப்ப நான் யார்கிட்ட போய் சொல்றது? சார் லட்டு சார். Tamat, sekian dari saya. Semoga sobat-sobat terhibur dan nantikan alur cerita film-film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.